Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya anda bersama saya, Hazrina Zuraidin, dalam MCG Report. Baru-baru ini, Maritim Malaysia telah kehilangan seorang wira, Bintara Kanan Maritim Hasnul Hadi Muhammad Syahid yang kembali ke Rahmatullah pada 2 Mac lalu. Pengurusan tertinggi dan seluruh warga Maritim Malaysia mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. Semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Kami mulakan dengan berita-berita penguatkuasaan. Didenda, dipenjara, malah bot juga dirampas dan ditenggelamkan di laut sebagai bentuk amaran kepada mereka yang menceroboh perairan Malaysia. Namun nelayan asing ini masih berdegil dan tidak takut akan akibat yang bakal dihadapi. Sedangkan aktiviti menangkap ikan secara haram di perairan negara asing ini merupakan aktiviti yang dikecam dunia di bawah Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing. Daripada terus berdegil menceroboh perairan Malaysia, kini mereka semakin berani dengan bertindak agresif menyerang pasukan keselamatan negara ketika hendak diperiksa. Kejadian berlaku pada 2 Mac lalu di kedudukan 80 Batu Nautika Tenggara, Tanjung Gelang, Pahang pada jam 5.25 pagi setelah KM Satria yang melaksanakan op kuda laut berjaya mengesan 2 bot nelayan asing dipercayai dari Vietnam. Menyedari kehadiran KM Satria, kedua-dua bot itu cuba lolos daripada ditahan, namun ia berjaya dipintas dan pemeriksaan dijalankan dengan merapat ke arah sebuah bot. Ketika diperiksa, pasukan geledah diserang secara tiba-tiba oleh beberapa awak-awak dengan agresif, bersenjatakan parang dan objek keras bagi menghalang daripada diperiksa. Tindakan tersebut jelas mengancam keselamatan nyawa pegawai penguatkuasa. Lantas, beberapa das tembakan amaran dilepaskan ke udara. Namun, mereka masih berdegil, terus bertindak ganas terhadap penguatkuasa. Situasi tegang dan kritikal itu membuatkan anggota-anggota penguatkuasa tiada pilihan lain, iaitu kapal KM Satria dan bot seaboatnya, dan terpaksa melepaskan tembakan amaran ke arah bot bagi menghentikan tindakan ganas nelayan asing tersebut serta demi mempertahankan diri dan aset sesuai dengan ketetapan SOP dengan penggunaan kekerasan secara minimal. Akibat tindakan nekat itu, 2 awak-awak dan tekong bot cedera terkena serpihan tembakan berikutan keadaan laut pada masa itu yang bergelora. Setelah tercedera, nelayan asing itu berhenti menyerang dan akhirnya bot bersama 19 awak-awak ditangkap dengan keseluruhan hasil rampasan bernilai 1.5 juta ringgit, membabitkan sebuah bot dan hasil laut Malaysia yang ditangkap. 3 nelayan asing yang cedera terus dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang bagi menerima rawatan. Sementara yang lain dibawa ke Jeti Zon Maritim Kemaman untuk disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 yang membawa hukuman denda sehingga RM6 juta ke atas tekong dan RM600,000 ke atas awak-awak kerana tidak memiliki sebarang permit serta Akta Imigresen 1959 Palang 1963 Seksyen 6-1-C yang membawa denda RM10,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya serta boleh dikenakan sebatan tidak lebih daripada 6 sebatan kerana tidak mempunyai pengenalan diri yang sah. Maritim Malaysia juga akan menyiasat dan mendakwa kru yang bertindak ganas di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Kita beralih ke berita cari lamat. Malang tidak berbau. Pada bulan Februari sahaja, terdapat 2 insiden cari lamat yang membabitkan kapal terbakar dan karam di laut berlaku di sekitar Pulau Langkawi. 18 Februari lalu, 7 kru diselamatkan daripada kapal layar
yang telah dilaporkan mengalami kebakaran di kedudukan lebih kurang 0.6 batu nautika timur laut Pulau Singa Kecil Langkawi pada jam 8.18 pagi. Ketika melakukan rondaan, KM Tenggol telah mengesan sebuah kapal layar yang kelihatan terbakar dan terus menyalurkan maklumat kejadian kepada Maritime Rescue Sub-Center MRSC Langkawi. Dalam masa yang sama, bantuan diberikan oleh agensi-agensi lain iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia, Pasukan Polis Marin, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar. Seramai 7 kru kapal, kesemuanya lelaki, berjaya dipindahkan ke KM Tenggol dan dilaporkan selamat serta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kerja-kerja pemadaman api masih giat dilakukan. Berikutan angin yang kuat menyukarkan operasi pemadaman api. Keadaan cuaca di Pulau Langkawi, angin bertiup amat kencang dan serta laut sedikit bergelora, yang mana ianya turut memberi kesukaran kepada pihak bomba, pihak maritim ataupun agensi-agensi lain yang berada di kawasan sekitar untuk usaha operasi pemadaman kebakaran, yang mana pada ketika itu angin boleh dianggarkan bertiup antara 20 hingga 30 km sejam. Hasil maklumat yang diterima daripada kru kapal yang diselamatkan, dapati kapal tersebut berlaku kebakaran pada awalnya adalah di bahagian belakang kapal dan seterusnya merebak ke bahagian atas dek kapal layar, yang mana ianya telah menyebabkan keseluruhan kapal tersebut telah terbakar. Di sekitar perairan yang sama, minggu berikutnya, 4 kru kapal persiaran Epic Princess berdepan letik cemas apabila kapal yang dinaiki hampir karam selepas terlanggar objek pada kedudukan 0.3 batu nautika selatan Pulau Lalang Langkawi pada jam 10.30 malam. Mangsa Nur Azman Sapirin yang merupakan kapten kapal bersama kru kapal yang lain berumur lingkungan 29 hingga 54 tahun dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Turut memberi bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Pasukan Polis Marin PPM dan Jabatan Laut Malaysia. Atas faktor keperluan yang kritikal dan sangat diperlukan, pesawat bombardier CL-415 milik Maritim Malaysia telah diatur gerak bagi membantu memadam kebakaran hutan simpan Kuala Langat Selatan pada 2 dan 3 Mac lalu. Operasi bermula seawal jam 9 pagi itu dilakukan dengan menggunakan kira-kira 60,000 liter air yang digugurkan sebanyak 10 kali sedutan atau water scooping bagi memadamkan kebakaran tersebut. Dalam operasi ini, bahagian operasi udara menghantar 2 kumpulan pasukan penerbang yang terdiri daripada juruterbang dan anak kapal bagi menyertai operasi pemadaman kebakaran itu. Tadi kita melakukan 10 scooping, maknanya dalam 60,000 liter air, dan tadi minyak ada tetapi kawasan kebakaran tu dah keadaan yang terkawal, jadi kita decide untuk turn back lah. Kalau kita observe pada peringkat awal, kami observe di kawasan sekitar dia, kebanyakannya semua sudah berkurangan dan dah hampir terkawal sepenuhnya. Menurut Ketua Pengarah Maritim Malaysia, operasi pemadaman yang dilakukan selama 2 hari ini berjaya memadam hampir 90% kadar kebakaran. Dan kalau kita lihat semasa penerbangan tadi, saya lihat asap dah inilah mulalah berkurangan. InsyaAllah kita dapat kawal lah untuk tugasan kita pada hari ini. Dan sekiranya ada keperluan lain tambahan, keperluan yang hendaklah disalurkan kepada NADMA. Dan kita telah banyak berilah bantuan kebakaran di Sarawak dan di Palembang juga. Itu sekitar tahun 2013 macam itulah kalau tak siap. Cuma pesawat ni hanya Malaysia saja yang ada di Southeast Asia ni. Jadi kita bagi pihak FMM, we are proud of it lah. Kita FMM
memiliki pesawat CL415 ni. Perolehan ni pada asalnya kita ni lah beli bukan untuk ni lah padam kebakaran di darat ataupun hutan, sebab keupayaan dia untuk dia darat di atas air, dan kita juga ada juga tugas-tugas sekiranya ada kebakaran oleh kapal-kapal tangki. Inilah purpose dia, tujuan kita buat inilah perolehan. Dan pesawat ini juga kalau ada tugas-tugas khas seperti tugas-tugas pelantar minyak terbakar ataupun pelantar minyak dirampas, so kita boleh bawa special force dalamnya, sebab dia boleh land di atas air, kita akan turunkan kita punya boat, special force kita akan masuk. Mengulas lanjut mengenai kebakaran tersebut, Ketua Pengarah Maritim Malaysia berpandangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia perlu memiliki pesawat jenis bombardier ini kerana kebolehannya yang mampu memadam api, terutama di kawasan hutan yang tiada puncar air dan tidak dapat diakses melalui darat. Maritim Malaysia ditubuhkan secara rasmi dengan pembentangan Rang Undang-Undang Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 atau Akta 633 di Parlimen Malaysia pada bulan Mei 2004. Akta tersebut mendapat perkenan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong pada 25 Jun 2004 dan diwartakan pada 1 Julai tahun yang sama. Tanggal 15 Februari 2005, Akta IPMM 2004, Akta 633 mula dikuatkuasakan dan bermula dari tarikh itu, tarikh 15 Februari setiap tahun diraikan sebagai hari ulang tahun bagi Maritim Malaysia. Selaku sebuah entiti keselamatan bersenjata yang diamanahkan bagi menguatkuasakan undang-undang persekutuan di seluruh zon maritim negara, disiplin anggota sememangnya sangat dititik beratkan. Kesiapsiagaan, kebanggaan serta tahap disiplin tinggi kebiasaannya diterjemahkan dalam bentuk istiadat perbarisan. Sepanjang penubuhan Maritim Malaysia, istiadat perbarisan sinonim dengan sambutan hari ulang tahun. 15 tahun berturut-turut, perbarisan istiadat yang penuh gilang gemilang dijalankan dan penuh rasa megah. Pakaian istiadat yang kemas dan bersih diikuti dengan derap langkah yang sama serta hentakan kaki yang padu mencari simbolik kepada kebanggaan serta lambang kesiapsiagaan Maritim Malaysia dalam menempuh tahun-tahun berikutnya. Namun, pada penghujung Mac tahun lalu, dunia digemparkan dengan serangan global pandemik COVID-19. Menjelang Februari 2021, bagi memastikan hari bersejarah bagi Maritim Malaysia ini tetap diraikan oleh setiap warganya, Pengurusan Tertinggi Sebulat Suara membuat keputusan agar sambutan hari ulang tahun buat kali ke-16 ini diadakan secara maya. Tanggal 15 Februari 2021, seawal jam 9 pagi, satu sejarah baru dilakarkan apabila majlis sambutan maya hari ulang tahun ke-16 disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook rasmi. Bermula dengan nyanyian Negaraku, setiap minit diisi dengan slot-slot yang telah dirancang. Siaran selama 1 jam 30 minit itu berjaya mencapai 70,000 pengguna Facebook di seluruh Malaysia. Rata-rata warga Maritim Malaysia memberi reaksi yang positif. Ini kali pertama saya melihat sambutan maya Hari Maritim yang ke-16. Tahniah Maritim. Terbaik! Amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah IPMM hendaklah kita jadikan sebagai satu cabaran dan kita sahutkan amanat itu untuk menaikkan imej agensi. Sambutan pada tahun ini amat berbeza berbanding dengan sambutan syuti tahun-tahun sebelum-sebelumnya, yang mana kita menyambut hari ulang tahun Maritim Malaysia yang ke-16 secara maya. Kami serius melaksanakannya. Sempena dengan hari ulang tahun yang ke-16 Maritim Malaysia, seperti mana yang sedia maklum, Ketua Pengarah pun baru telah menyampaikan ucapan. Dan sebagai warga kerja maritim, kita seharusnya mendukung semua
hasrat-hasrat dan pengurusan tertinggi dan untuk mencapai objektif kita untuk menjadi seolah sebuah agensi yang terkenal di antara bangsa. Menerusi perutusan khas yang disampaikan, Ketua Pengarah Maritim Malaysia menzahirkan rasa bangga beliau terhadap pencapaian agensi serta kejayaan melaksanakan sambutan ini secara maya sepenuhnya. Pada masa kini, hala tuju serta agenda masa hadapan agensi menjadi isi utama dalam perutusan beliau. Selaras dengan tema HUT ke-16, kami serius melaksanakannya. Sambutan secara maya yang pertama kali diadakan itu boleh dikatakan sebagai satu kejayaan. Berbekalkan semangat yang jitu serta kesungguhan warga maritim Malaysia, sambutan hari bersejarah ini dapat direalisasikan dengan jaya biarpun di kala negara dilanda pandemik COVID-19. Perkembangan teknologi baru yang setiap saat berevolusi diaplikasikan sebaiknya demi menyemarakkan nilai-nilai jati diri, patriotik dan kebanggaan warga terhadap organisasi dan negara yang tercinta. Melihat kepada faktor-faktor tersebut, visi Maritim Malaysia untuk menjadi antara agensi penguatkuasaan maritim yang terbaik di dunia bukan hanya sekadar retorik. Dengan tekad dan azam yang jitu dari setiap lapisan warga, ia bakal menjadi realiti. Biar beribu rintangan dan halangan, kami serius melaksanakannya. Sejak kemunculan COVID-19, pelbagai usaha telah dijalankan di seluruh dunia bagi memerangi wabak ini dari terus merebak dan salah satu langkah ialah dengan membangunkan vaksin. Vaksin merupakan salah satu kaedah untuk mengawal virus tersebut daripada terus menular dan ia dilihat sebagai kaedah terbaik untuk menjadikan seluruh masyarakat berimuniti daripada jangkitan COVID-19. Selepas setahun dibelenggu dengan pandemik COVID-19, akhirnya masyarakat di Malaysia boleh menarik nafas lega apabila kerajaan mengumumkan ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 pada 21 Februari lalu. Vaksin ini diberi percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia bertepatan dengan slogan rasmi program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu Lindung Diri, Lindung Semua. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan program imunisasi terbesar yang dilaksanakan dalam sejarah negara. Program ini dijalankan menerusi 3 fasa bermula secara rasmi sebaik Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin tersebut pada 24 Februari lalu. Sasaran kerajaan ialah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin COVID-19 menjelang Februari 2022. Fasa pertama pemberian vaksin ini membabitkan sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan atau frontliners, merangkumi petugas kesihatan, pertahanan, keselamatan dan perkhidmatan penting. Pada 1 Mac lalu, Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Menteri Dalam Negeri bersama 10 individu yang terdiri daripada ketua dan wakil ketua jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri telah hadir ke Klinik Kesihatan Presin 18 Putrajaya bagi menerima suntikan vaksin. InsyaAllah kalau semua dapat melindungi diri, jadi bolehlah kita menjalankan aktiviti seperti sebelum serangan COVID-19 dalam negara kita. InsyaAllah ini yang kita lakukan. Saya yakin bahawa kerajaan amat memberikan kepentingan kepada seluruh rakyat yang ada. Selaku kepimpinan tertinggi agensi, Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Subil bin Maksum telah tampil memberi contoh kepada seluruh warga dengan menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Di kesempatan ini saya menyeru kepada seluruh warga FMM agar dapat mendaftarkan diri di dalam MYS Sejahtera untuk pengambilan vaksin COVID-19. Saya yakin dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini semua warga FMM yang bertugas sama ada di kapal, di bot ataupun di pengkalan dapat mengelakkan keluarga dari dijangkiti kuman COVID-19.
lindung diri, lindung semua. Dalam perkembangan lain di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, sebahagian besar warga maritim Malaysia telah menerima suntikan dos pertama vaksin. Tinjauan juga mendapati tiada sebarang kesan sampingan yang teruk berlaku ke atas anggota yang telah menerima vaksin. Seluruh warga juga diseru untuk bersama-sama mendaftarkan diri menerusi aplikasi MySejahtera serta mengambil bahagian di dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai langkah terbaik dalam melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada dijangkiti COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kami sudah bersedia. Sekian sahaja rangkuman pada kali ini. Pada mereka yang telah menerima vaksin, teruskan amalan norma baharu sebagai langkah pencegahan maksimum. We take it seriously. Salam hormat dan jumpa lagi.